Sekarang saya akan menerangkan definisi dialog peradaban. Dari perspektif laporan persidangan antarabangsa dialog peradaban 2001 pula, menjelaskan dialog peradaban sebagai perbuatan mendengar kepada kepercayaan, pengadilan, kerisauan masyarakat bukannya terhadap budaya yang berlainan, etnik atau latar belakang kepercayaan, tetapi juga perbezaan keyakinan politik, kedudukan sosial dan kekuatan ekonomi. Seterusnya, dialog peradaban dari perspektif Islam pula ditunjukkan oleh Osman Bakar. Pada tahun 1997, beliau menyatakan komuniti daripada pelbagai latar belakang bersama untuk berinteraksi dan mengenali antara mereka untuk mencari kebaikan bersama kerana dipaksa oleh keadaan hidup bersama. Walaupun mempunyai kepercayaan agama, cara kehidupan beragama dan ideologi politik yang berbeza. Daripada dua pendapat bertokok ini, kita boleh menyimpulkan bahawa dialog peradaban merupakan satu perbincangan yang diadakan bertujuan menukar pendapat untuk memupuk persefahaman dan permuafakatan dalam menyelesaikan sesuatu perkara dengan berinteraksi dengan pihak lain. Kepentingan dialog peradaban. Kepentingan yang pertamanya ialah membina kesedaran melalui sesi-sesi dialog di sesuatu tempat. Dalam sesi dialog, manusia mesti sedar bahawa setiap agama, budaya dan tamadun masing-masing mengandungi nilai dan pandangan semesta yang menekankan kesedaran, kejujuran dan juga kebebasan manusia. Kepentingan yang seterusnya ialah hapuskan prasangka negatif. Dialog peradaban ini bertujuan untuk menghapuskan rasa curiga, buruk sangka dan salah faham terhadap penganut agama atau kepercayaan lain. Kepentingan yang ketiga ialah memupuk semangat perpaduan dan elakkan perselisihan faham. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang mengamalkan pelbagai budaya dan kepercayaan. Dengan adanya dialog peradaban, perkara ini senang ditangani. Kepentingan yang seterusnya ialah mewujudkan kehidupan yang harmoni dan aman. Dialog antara agama dapat meneruskan kesinambungan hubungan etnik, perpaduan, keharmonian dan tolak ansur. Hal ini mengelakkan konflik dalam masyarakat majmuk dan terus mewujudkan suasana saling memahami antara satu sama lain. Kepentingan yang terakhir ialah menanam minat untuk memelihara identiti, jati diri dan gazana budaya tamadun. Hal ini dapat menjana keterbukaan dan kerjasama dan mengetengahkan agama dan tamadun sebagai dasar utama. Dimensi dalaman dan luaran dialog tamadun. Yang pertama adalah deklarasi mengenai dialog peradaban. Deklarasi ini dipandu oleh ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama mengenai perkara-perkara yang berdasarkan sikap saling hormat menghormati antara satu sama lain. Yang kedua adalah dialog antarabangsa. Dialog antarabangsa menekankan jalan untuk mencari keamanan di dalam dunia yang dipenuhi kebencian, kecurigaan dan keganasan. Yang ketiga, Perdana Menteri Malaysia menerusi Perhimpunan Agung PBB yang ke-59 pada tahun 2004 yang menawarkan Kuala Lumpur sebagai pusat dialog peradaban antarabangsa. Seterusnya, terdapat 3 perkara yang perlu diberi perhatian. Yang pertama, persefahaman antara kaum berasaskan nilai budaya dan tamadun sepunya. Yang kedua, rukun negara sebagai asas tamadun Malaysia. Dan yang ketiga, mengambil kira kepercayaan dan amalan setiap budaya dan tamadun di Malaysia. Seterusnya, kita beralih kepada nilai sepunya dialog peradaban. Yang pertama adalah mengadakan program temu bual atau forum bagi membincangkan isu tamadun, bagi membina serta mengukuhkan nilai sejagat yang boleh dikongsi bersama. Yang kedua, media dan akhbar harus memberikan ruang yang berfokuskan dialog peradaban sebagai satu agenda yang utama kegiatan mereka. Yang ketiga adalah dialog perlu dihidupkan dalam realiti hidup masyarakat yang hidup berbilang kaum dan agama serta budaya yang berbeza. Yang terakhir adalah memasukkan dialog peradaban di dalam silibus pelajaran sejak dari peringkat sekolah lagi. Seterusnya, kita sambung kepada jenis-jenis dialog peradaban. Yang pertama adalah interaksi antara budaya, interaksi teologi, interaksi SNT, interaksi fizikal dan interaksi pemikiran.
Antara isu-isu semasa yang perlu ditangani dalam dialog peradaban adalah isu persepsi yang salah, interaksi yang terhad antara peradaban dan perebutan kuasa politik dan ekonomi. Bagi isu persepsi yang salah, ramai yang beranggapan bahawa Islam memusuhi Barat, namun hakikat sebenar iaitu Islam dan umat Islam tidak pernah memusuhi Barat. Sebaliknya, Islam hanyalah menentang ketidakadilan dan penindasan Barat ke atas umat Islam. Islam juga tidak pernah membalas dendam terhadap kekejaman yang dilakukan Barat terhadap umat Islam. Sebaliknya, Islam hanyalah bertindak dalam konsep mempertahankan diri, mencari keamanan dan menentang kezaliman. Seterusnya adalah berkaitan dengan isu interaksi yang terhad antara peradaban. Umum kita tahu, interaksi merupakan langkah terpenting ke arah menghilangkan salah faham dan salah tanggapan di antara satu sama lain. Justru, interaksi yang terhad antara tamadun dan peradaban ini secara tidak langsung akan menjadikan ketegangan yang wujud antara dua pihak yang berlainan budaya dan peradaban lebih memuncak. Dek kerana interaksi antara tamadun yang terhad juga, ia akan menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap budaya orang lain sekaligus memudahkan seseorang itu terjebak dalam kancah salah faham seperti isu persepsi yang salah itu tadi. Memang diakui bahawa bukan semua isu semasa dan masalah berpunca daripada kejahilan tentang tamadun, malah ada isu yang berpunca daripada perebutan kuasa politik dan ekonomi. Malahan konflik antara dunia Islam dan Barat lebih tepat dilihat sebagai konflik di antara Amerika dan sekutunya Britain dengan golongan Islam radikal yang juga melibatkan kepentingan ekonomi seperti penguasaan telaga minyak di Teluk Pasir. Namun demikian, tidak dapat dinafikan juga bahawa unsur-unsur kejahilan tamadun wujud di dalam kalangan pihak terbabit hingga keganasan yang tercetus sering dilihat sebagai pemusuhan tamadun. Contohnya, layanan buruk terhadap orang-orang Islam yang bermastautin di negara-negara Barat di satu pihak dan pengeboman hotel dan tempat pelancongan yang dikunjungi oleh orang Barat di pihak yang lain. Justru untuk mewujudkan kesefahaman dan mengurangkan persepsi yang salah setiap tamadun, maka mestilah wujud kesediaan semua golongan untuk cuba memahami persamaan dan perbezaan antara satu sama lain. Sekiranya terdapat perbezaan pada zahirnya, sama ada dari segi kepercayaan ataupun amalan, maka ini juga perlu dijelaskan supaya pihak lain dapat melihat kerasional di sebalik perbezaan tersebut. Dengan secara demikian, maka prasangka dan fikiran negatif mengenai kepercayaan dan amalan golongan lain dapat dikurangkan. Satu contoh yang baik boleh diambil ialah hari perayaan setiap kaum di negara ini. Contohnya seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina dan Deepawali, di mana kepercayaan dan amalan masing-masing perlulah dijelaskan supaya konsep dan amalan rumah terbuka akan menjadi lebih bermakna. Kita teruskan dengan teori pertembungan tamadun. Terdapat dua teori utama pertembungan tamadun, iaitu teori Francis Fukuyama, The End of History, dan juga teori Samuel P. Huntington, Clash of Civilization. Kita mulakan dengan teori The End of History. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Amerika Fukuyama pada tahun 1989 yang menyatakan dunia akan menjadi homogen dengan dicirikan oleh pemikiran liberalisme dan demokrasi Barat. Teori ini hampir menjadi apabila kuasa-kuasa besar Blok Timur dilihat mula menerima liberalisme dan demokrasi Barat dalam menentukan hala tuju sosial, ekonomi dan politik. Negara Rusia dan China sebagai simbol Blok Timur sudah mula membuka pintu kepada dunia luar. Menurut teori ini juga, pertembungan tamadun adalah salah satu yang tidak dapat dielakkan. Petanda awal pertembungan wujud disebabkan peristiwa peperangan Teluk yang terjadi pada tahun 1990. Peradaban manusia yang bertembung menyebabkan konflik di mana disebabkan sejarah, budaya, tradisi yang utama, agama yang berbeza antara tamadun yang wujud. Teori yang kedua adalah teori Clash of Civilization. Teori ini menjangkakan akan berlaku pertembungan antara tamadun Barat dengan tamadun-tamadun lain yang akan mencorakkan politik sejagat. Sebenarnya, teori ini didasarkan kepada tiga andaian. Andaian yang pertama, selepas era Perang Dingin, perbezaan yang paling ketara antara masyarakat sejagat bukan lagi ideologi, politik dan ekonomi, tetapi budaya. Yang kedua, tamadun merupakan entiti budaya yang terbesar. Justru, konflik yang bakal timbul adalah disebabkan perbezaan antara budaya yang membawa kepada pertembungan antara tamadun.
Yang ketiga, teras utama kepada isu-isu yang berkaitan dengan agenda antarabangsa sebenarnya berkaitan dengan perbezaan yang wujud antara pelbagai tamadun. Di samping itu, peristiwa 11 September meninggalkan kesan yang amat besar kepada hubungan antara Barat, terutamanya Asia dan dunia Islam, di mana hubungan antara dunia Islam dengan Barat semakin keruh dan tidak menentu. Kesan daripada itu juga, ramai rakyat Asia yang mendakwa mereka kini lebih memahami tentang agama Islam.